wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita membaca kitab hadis Tajzib Atraful Hadis pada huruf ta, pada hadis yang ke-9. Nabi SAW bersabda, tasaddaqu fasayati alaikum zamanun yamshi ar-rajul bisadaqatihi fayaqulu alladhi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amma al-an fala hajata li fiha fala yajidu man yaqbaluha. Rawahu asy-Syekhani an Harithah bin Wahab. Baik, satu hadis tentang sedekah. Kata Nabi SAW, tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Nabi kata tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua. Fasayati, kerana akan datang satu masa, alaikum zamanun, akan datang ke atas kamu satu zaman. Yamshir rajul, berjalan seorang laki-laki, bisadaqatihi, membawa barang nak disedekahnya, membawa barangan sedekah dia, duit ke apa benda lah, dia bawa sedekah dia. Kemudian kata dia, fayaqulu alladhi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Maka berkatalah oleh orang yang hendak disedekahkan itu, jikalau engkau bawa sedekah ini kemarin, nescaya aku terima akan dia. Fa amma, adapun sekarang, al-an, sekarang, fala hajata li fiha, sekarang kata dia aku dah tak berhajat kepada sedekah. Fala yajidu man yaqbaluha, tidak didapati seorang pun yang nak terima sedekah dia. Ini tanda-tanda kiamat, bila semua orang dah tak boleh, tak mau terima sedekah. Maksudnya apa? Semua orang dah kaya, semua orang dah berada dah. Lambat lagi kot Ustaz, lambat kot. Kita ni sedekah pantang buka, okay, sebagai kibar bendera putih, maknanya dah susah sangat tu. Yang Nabi sebut dalam hadis ni, sampai satu zaman orang tak mau terima sedekah lah. Maknanya pada masa itu keadaan dia, orang semua berada, orang semua senang, orang tak susah, tak ada siapa yang nak terima sedekah kita. Maka kata Nabi, fasaddaqu, tasaddaqu, bersedekahlah sekarang, sebelum sampai saat tu pahala sedekah tak ada. Semua bakat senang mereka. Sekarang dengan cakap tuan-tuan, pantang kita buka pintu, pantang kita kata siapa yang memerlukan, baru memerlukan orang minta angkat tangan dah. Menunjukkan zaman sekarang ni orang susah banyak, tambah-tambah PKP ni susah banyak. Satu hari nanti orang tak susah, mah tepi jalan orang tak ambil, bertabur batang-batang mah tepi jalan, orang tak ada siapa berkehendak dah. Bila zaman tu Ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin zaman Nabi Isa ke? Zaman aman Nabi Isa ni, aman dibunuhnya Dajjal, bunuhnya Ya'juj dan Ma'juj, dipatah segala solid babi apa semua. Masa tu semua orang jadi aman, dunia jadi aman tenteram, tak ada siapa nak merusuh, tak ada siapa nak berjahat. Maka pada saat itu semua orang senang. Mungkin pada saat itu yang disebutkan hadisnya oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang pertama. Hadis kedua, tut'imut ta'ama wa taqra'us salam
ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amru. Kata Nabi, tut'imut ta'am, berilah kamu akan makanan. Hari ni ada orang sponsor tak, Ustaz Hafiz? Ada lagi hebat surah tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Siapa suruh bagi makan? Nabi suruh bagi. Apa dalil dia? Ni hadis dia. Tut'imut ta'am, berilah kamu akan makanan. Ta'am tu apa maksud? Makanan. Jadi lepas ni kalau nak panggil orang makan, ta'am, makna makan. Kebetulan nama dia Said. Lepas ni orang panggil dia apa? Said makanan. Makanan. Ta'am nama dia. Okey, jadi malam ni kalau dapat ta'am pun jadi. Abang belajar apa dekat surau malam ni? Ta'am. Apa tu? Makanan. Jadilah. Lepas tu abang belajar apa dah? Abang tidur kat belakang. Okey, Nabi sebut tut'imut ta'am, jamulah orang makan, bagilah orang makan. Satu. Dua, wa taqra'us salam, dan bagikanlah ucapan salam. Kepada siapa? Ala man arafta, sama ada orang tu kamu kenal, wa man lam ta'rif, ataupun kamu tak kenal orang tu. Dua Nabi suruh kita buat. Pertama, jamu makan. Tambah-tambah pada orang baik-baik ni. Orang main semayang ni orang baik-baik. Perompak penyamu bukan nak main semayang. Kan? Kita ni tuan-tuan ni orang baik-baik belaka. Jamu orang baik-baik ni bagus. Dengan sebab kita bagi makan mereka, mereka jadi kuat. Bila mereka kuat, sekali lagi mereka kuat semayang. Badan lemah, bila bagi makan jadi sihat. Mereka boleh baca Quran. Kita dapat pahala. Nombor dua, siapa orang baik-baik? Ni hak semayang subuh. Nabi katakan, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, orang tu berada di bawah pemeliharaan Allah. Nabi sebut, siapa yang semayang subuh berjemaah, orang tu dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Kita tak boleh main semayang sebab kita haid, walaupun kita lelaki. Contoh tuan-tuan, pasal apa kamu tak semayang? Haid, kata, biar betul kamu ni. Ada orang yang tak boleh main semayang, dia uzur, dia perempuan, contoh dia nak cari pahala macam mana? Bagi orang subuh semayang, bagi orang subuh makan, bagi letak nasi lemak. Hari ni kat nak, besok kat Leha, besok kat Tipah, lusa kat nu, seminggu penuh booking setiap hari. Lama-lama subuh kita jadi macam mana? Penuh sampai ke belakang. Sebab orang tahu dah, hari ni nasi lemak daun pisang, besok bihun daun pisang, lusa daun pisang saja, nasi apa pun tak ada. Nabi suruh kita buat kerana menjamu makan itu menjinakkan hati. Memberi makan itu menjinakkan hati orang lain. Orang lain akan jadi lembut hati dia, seronok dia, suka hati dia, tertarik dia dengan sebab menjamu orang makan. Dan kebetulan orang Melayu adalah orang yang paling suka menjamu orang makan. Anak lulus periksa jamu, anak masuk jawi jamu, nak menikah lagi menjamu. Sampai dekat tok nenek pun dijamu kat tepi pokok. Tu jamu lain pula tuan-tuan. Yang tu tak payah buat, tak apa, haram. Tapi kita ni bangsa yang paling kuat menjamu orang. Apa saja, nak pergi Mekah menjamu, balik Mekah menjamu, masuk rumah baru menjamu. Anak kita ni lahir, kita buat jamuan. Anak kita masuk asrama penuh, buat jamuan. Anak dapat kerja pun dapat jamu, buat jamuan. Apa masalah? Cuma sekarang mungkin tak ada. Dulu orang duk kutuk, duk hantar pisang. Dulu kan selalu ustaz-ustaz duk ceramah, apa kau orang nak bawa pisang? Pisang tu pun bagus bawa pergi. Cuma yang salahnya ialah tengah semayang makan pisang. Tengah-tengah semayang tu boleh duk menjilat pula. Pisang tadi ni, yang tu yang salah.
Ada pula yang letak sembahyang dalam bukit baju Melayu bahagian bawah. 2 biji bila sujud satu. Nak golek atas sejadah. Dia pun tak khusyuk. Dia jatuh lah pula. Orang sebelah lagi tak khusyuk. Rabbil pilih. Oh, patut tak cukup 2, dia seorang. Nampak dah tuan-tuan. Pakat tak khusyuk sembahyang habis ni. Nombor 1 kata Nabi, tut'imut ta'am, jamu orang makan. Kedua kata Rasulullah, wa taqra'us salam, bagi salam. Sama ada pada orang yang kamu kenal, ala man arafta, atau wa man lam ta'rif, ataupun yang kamu tak kenal. Bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab Nabi kata petanda akhir zaman, kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal. Kita hanya bagi salam pada orang yang jadi kawan kita, geng kita, kawan kita, ataupun orang yang kita kenal. Yang tak kenal, yang bukan geng, lain parti pula, lagi tak bagi salam. Tambah parti lain-lain, tobat lahum tak bagi dah, melainkan dekat-dekat pilihan raya baru dia bagi salam. Tu pun masih nak undi, lebuh pilihan raya, lebuh lah salam tu. Tunggu 5 tahun pula bagi salam. Ni perangai orang kita pula. Bagi salam. Dengan salam tu melembutkan hati orang. Ini datang rumah orang minta derma, bagi salam. Jumpa kat mana-mana tak bagi salam dah. Dia bagi salam bila ada hajat. Assalamualaikum. Tak ada hajat, tak ada kepentingan, tak mau bagi salam. Selisih bau belaga bahu pun tak nak bagi salam. Pasal apa? Aku tak kenal, buat apa aku bagi salam? Dia bukan geng aku, buat apa aku bagi salam? Tu nama dia budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia. Tak dapat pahala dengan sebab tak bagi salam. Masuklah rumah bagi salam walaupun rumah kita sendiri. Ajar anak-anak asal masuk rumah bagi salam. Hari ni anak kita 10 kali bagi salam sehari, tahu? Pasal apa? Setiap hari 10 COD hantar. Sekejap panda, sekejap rimau medo hantar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 10 kali pergi salam. Ni dia penangan tuan-tuan ni, PKP ni. Tiap-tiap hari orang hantar makanan. Padahal laksa perlih je. Punya malas pergi beli tuan. Tu pun cot. COD nama dia, cot tuan. Baik. Sama ada kamu kenal ataupun kamu tak kenal, bagi salam. Siapa suruh? Nabi suruh. 2 benda ni Nabi suruh. Pertama, bagi makan. 2, bagi salam. Baik, hadis ketiga. Ta'araf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, muttafaqun alaih. Baik, Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi, hendaklah kamu berdamping dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, kamu rapat dengan Allah, kamu buat macam ni supaya Allah kenal kamu, supaya Allah kenal kita. Kita ni agak-agak tuan-tuan Nabi Muhammad kenal tak kita ni? Selawat pun jarang. Besok di hari kiamat agak-agak dapat tak syafaat Rasulullah kita ni? Hari ni sebut lagi nama Nabi Muhammad SAW. Sebut lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Asyik baik semayang, sebut tak? Jenis tak semayang lagi tak sebut. Semayang kita ada juga selawat, tahiyat kita ada juga selawat. Kurang-kurang kita sebutlah berapa kali sehari waktu tahiyat. Tiba-tiba kita nak Nabi bagi syafaat. Macam mana ni tuan-tuan? Tak Nabi kenal, tak kenal kita ni. Tak ada sunnah langsung pada diri kita. Pakai cincin tak ikut sunnah, simpan janggut tak ikut sunnah, berbaju tak ikut sunnah, tidur tak ikut sunnah, minum tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah. Saya dah tengok dalam satu, orang tunjuk kat saya dalam satu TikTok,
Ada satu doktor tu kata madu ni paling kuat gula. Madu ni paling tinggi gula. Siapa yang kencing manis jangan makan madu lebah. Bahaya gula doktor ni. Bukan Islam dah. Hak komen pula Melayu. I follow. Okay dok, I follow. Hang nak follow siapa? Dalam Quran sebut madu tu penawar. Fihi shifa'un linnas. Madu tu ubat pada manusia. Pergi cek madu apa? Pergi cek madu nombor 2. Memang naik gula. Laki dia menikah 3. Pergi cek 2, 3. Confirm naik. Pergi cek madu tiruan. Memang gula. Ambillah madu original. Cek madu original. Ada gula tak? Ada. Tapi gula dia paling cepat diserap dalam badan. Gula yang kita duk makan tu, memang dalam air ni ada gula. Katalah depan saya ni bukan air mineral. Katalah air gula. Memang ada gula. Tak nampak tak? Memang tak nampak. Bila masuk dalam badan dia bertakung jadi gula. Madu tak. Yang kedua, hang baca tak hadis Nabi? Nabi kata cara minum madu lebah. Dalam sebulan minum madu lebah 3 hari berturut-turut. Katalah tuan-tuan pilih 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, 3 Rabiul Awal, berturut-turut minum madu lebah sebelum makanan lain masuk dalam perut. Lepas sembahyang subuh tu madu dulu minum. Belum air masuk, belum nasi lemak masuk, belum capati masuk, belum roti canai apam balik semua masuk, minum madu dulu pertama-tama selepas sembahyang subuh. Berapa hari buat? 3 hari berturut-turut. Bila? Sebulan sekali. Sebulan 3 kali. 1, 2, 3 stop. Bulan depan pula 1, 2, 3 stop. Kata Nabi salasa ghadawat 3 kali. 3 pagi. Ghadawat ni maknanya 3 pagi berturut-turut buat. Nak percaya cakap apa? Nak percaya cakap doktor ke cakap Nabi? Nak percaya Quran kan nak percaya Nabi? Percaya doktor? Quran pun hari ni orang tolak tuan-tuan. Tak baca hadis Nabi, tak ambil tiru cara Nabi minum madu, hang kata madu tu tak boleh ubat. Subhanallah. Saya ni kencing manis. Tuan-tuan kena kencing. Tak apa kata kena kencing manis tak apa, kena kencing lagi teruk kan. Saya kencing manis pagi tadi saya cek 6. Madu saya minum. Saya minum madu campur dengan za'faran, campur dengan batu sauda semua. Tak pernah pi 8. 7 pun berat tuan. Ni pun 6 ni kira tinggi bagi saya ni. Jadi jangan kita duk condemn makanan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Lebih malang lagi yang sebut tu kafir pula, yang percaya tu orang Islam. Orang kafir ni tak pernah sujud pada Allah, tak pernah sunat pun, tiba-tiba cakap mempertikaikan ayat Quran, orang Islam ikut. Kaji dulu, banyak lagi yang mengkaji tentang madu, doktor-doktor Muslim yang mengkaji tentang kehebatan madu lebah. Dia takkan jadi satu gula yang bertakung dalam badan. Madu adalah benda yang paling cepat diserap sekali gula dia untuk tenaga kita. Tiba-tiba di hari kiamat minta syafaat. Rasulullah minta syafaat. Agak-agak Nabi nak lagi ya? Dihidup di dunia dulu kamu tak percaya pada sunnahku. Hidup di dunia dulu pun kamu tolak ayat Quran. Mai hari kiamat syafaat. Cari balik hak kamu ikut tadi tu. I follow menyampah aku. Hak Quran tak nak follow. Baik, Nabi kata apa? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu mendampingkan diri kepada Allah dengan segala taat pada ketika kamu senang. Kata Nabi, dampingkan diri kepada Allah bila dalam keadaan ketika kamu senang. Ketika tengah banyak duit, rapatkan diri dengan Allah. Ketika banyak duit, jutawan, masa tu dekatkan diri dengan Allah. Pergi semayang rajin, pergi masjid rajin, subuh datang baca Quran, buat sedekah ni jangan cerita.
Sedekah jangan cakap. Senyap-senyap je bagi. Bagi kat bendahari senyap-senyap. Tuan Haji ni sumbangan saya. Senyap-senyap. Untuk masjid. Allah, 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 Allah. Kejap dan tulis resit tak apa, tak apa. Bagi kat bendahari senyap, terus senyap dia bendahari tu kan. Bukan bendahari surau ni lah, bukan tempat ni, tempat lain ni di Afrika ni. Buat senyap, terus senyap, terus. Ada orang kaya macam tu. Dia tak mau bising-bising. Dia tengok kapet buruk, tak sempat bendahari umum, dia bagi dah kapet. Tengok kubah ni bocor, 60,000 dia bagi, tukar kubah lain. Pasal apa? Pasal dia ada duit. Kenapa yang dia sedekah cepat sangat? Dia nak mendekatkan diri pada Allah. Okey, adakah orang kaya ni tak susah? Susah. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Bila dia mari pinjam duit, nak pinjam gandum dekat Kasim Baba. Kasim Baba ni suruh sign surat ke kandar. Ini surat pacak gadai. Orang kaya pun pakai pacak gadai. Apa kau ingat orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang sesak dah. Tuan ingat tak? Tuan. Ingat tak cerita Kasim Baba tu? Apa kau ingat orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak dah. Silap pula tunjuk surat pajak ni. Kata Nabi, siapa yang mencari Tuhan waktu kaya, siapa yang mencari Tuhan waktu sihat, siapa yang mencari Tuhan mendekatkan diri waktu dia senang lenang, bila dia susah, kata Nabi, wa'lam annaka ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, maka nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala pada waktu engkau payah. Bila kita susah, Allah kenal kita. Adakah orang kaya tu semedang-medangnya kaya? Tak. Ada kalanya dia jatuh bankrupt. Adakah orang kaya tu semedang-medangnya seronok? Tak. Kadang-kadang dia datang sedih. Kadang-kadang dia datang susah. Kadang-kadang dia datang musibah. Maka pada masa itu Allah akan tolong dia. Pasal apa? Pasal waktu dia senang, dia tak lupa pada Tuhan. Ada orang waktu senang lupa Tuhan. Tak pernah ingat dengan Tuhan. Kita ziarah dia. Tuan, jemputlah datang ke surau. Malam ni kita buat maulud. Saya sebenarnya sudah. Saya tak dapat lah datang. Saya sibuk sikit. Malam ni saya ada di Kuala Lumpur. Besok saya di Johor Bahru. Minggu depan datang lagi. Jemput-jemputlah semayang. Surau kita ada pasang kapet baru tuan. Tengoklah kalau saya senang. Maknanya tak senang. Bila dah sakit, baru panggil orang surau. Minta baca Yasin lah, saya ni sakit. Waktu senang dulu, kau tak baca Quran. Bila sakit kau baru nak baca. Yang ni silap kita ni. Patutnya waktu senang ni, ingat pada Allah. Ada orang, bila nak berebut kerusi, baru baca ayat kursi. Dah dapat kerusi lebur, tuan. Tak mau macam itu. Sekarang Allah bagi kita muda, senang, buat ibadat. Allah bagi kita ada harta, buat ibadat. Allah bagi kita ni kaya, buat ibadat. Allah bagi kita sihat, buat ibadat. Sebab lepas ni kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa tua. Kita akan jumpa apa? Susah. Kita akan jumpa apa? Miskin. Kita akan jumpa apa? Sakit. Waktu itu kita minta tolong siapa? Kita minta tolong Allah. Maka kata Nabi, waktu tu kata Nabi, Allah akan kenal kamu. Kamu tadah tangan, Allah bagi. Kamu tak tadah pun Allah bagi. Sebab kamu ni orang baik. Bukan sekarang je baik. Waktu kamu senang hari tu pun kamu dah baik pada Allah. Baik, kemudian. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya barang yang menyalahi akan dikau itu tiada mengenai akan dikau. Dan barang yang mengenai akan dikau tiada menyalahi akan dikau. Wa annan nasra ma'as sabri. Dan bahwasanya pertolongan itu disertai dengan sabar. Wa annal faraja. Dan bahwasanya kesenangan itu ma'al karbi.
bersama dengan kesusahan, wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kepayahan itu berserta dengan kesenangan. Hadis muttafaqun alaih. Tuan-tuan ambil 3 benda ni apa Nabi sebut. Tadi kita belajar tu'am, makan. Kalau tempat makan, mat'am. Restoran tu, mat'am nama dia, tempat makan. Aina tazhab, mat'am. Mana hang pi? Mat'am. Jangan tanya pula, aina tazhab, ta'am. Tak betul tu. Okey, mat'am tu maknanya tempat makan, restoran kita. Baik. Ambil 3 benda ni. Wa annan nasra, dan sesungguhnya pertolongan Allah, ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Kita nak ada Allah tolong kita? Nak. Kalau gitu sabar. Orang yang sabar, Allah Ta'ala tolong. Nombor 1. Nasar, sabar. Ambil tu. Nasar, sabar. Kalau kamu nak minta pertolongan daripada Allah, nasrun, nak dapatkan pertolongan daripada Allah, apa caranya? As-sabr. Hendaklah kamu sabar. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita sabar. Sebab ada orang bila sakit dia nak cepat sihat. Nak cepat sihat. Dia pergi hospital tak sihat, dia marah kat doktor. Doktor tak erti. Doktor pun bodoh, dia marah doktor. Aku makan 4 hari dah ubat tak lega-lega. Sabar sat dulu. Tak lega dengan doktor, pergi cari Ustaz Kazim pula. Ustaz Kazim jampi nyanyi suara mata kaji semerinsing. Jampi tak lega juga dengan Ustaz Kazim, tak boleh pakai ini semua, tak betul. Dia tak sabar. Ada orang bila susah dia tak sabar, dia terjun jambatan, bunuh diri. Jadi tabiat pula bunuh diri. Dia tak sabar. Duduk atas bangunan sekolah, terjun 3-4 sekolah. Nak dapat pertolongan daripada Allah, kena sabar. Nak meniaga, kena sabar. Bukan hari ni meniaga, hari ni untung. Nak berjaya tu kena sabar. Adik-adik nak periksa ni, kena sabar. Nak belajar PDPR ni sampai naik berpina mata, sabar. Mak bapak pun nak tengok anak-anak berjaya, kena sabar. Kita nak terima pinangan orang pun sabar. Cepat sangat. Datang Minang, naik Vampire. Pontianak tu. Mentang-mentang naik Vampire, terus terima. Habis. Sabar sat dulu. Siasat, kaji, teliti. InsyaAllah Tuhan tolong. Nombor 1, kata Nabi, pertolongan Allah datang bila kita sabar. Jadi kalau kita sakit ke apa, sabar banyak-banyak. Tak usah merungut, duduk diam, sabar. Tak usah duduk kata apa, silap aku makan nasi. Tak makan pun aku tak cirit. Nasi apalah puak-puak ni bagi aku makan. Sabar. Luak macam mana dah sakit, sabar. Kadang-kadang meraung di rumah sampai jiran-jiran dengar. Aduh, sakit. Isteri nasihat, sabar bang. Malu kat jiran, sabar. Sabar apa, bukan kena kamu. Aku nanggungnya. Bila Tuhan nak tolong? Sabar, Allah tolong. 2, al-faraja ma'al karbi. Allah Ta'ala datang kesenangan beserta dengan kesusahan. Tuan-tuan nak senang, kena susah dulu. Dia tak ada jalan cepat untuk senang. Tadi petang datang jumpa saya orang kaya, jutawan, mai ziarah saya. Ramai nak ziarah, gentang-gentang boleh rentah negeri. Semua nak ziarah saya ni. Tak apa, saya dah sihat. Datanglah ziarah, boleh. Jangan ziarah waktu saya sakit, malu. Nak duduk sengit, nak berjalan sengit. Okey.
Dah sihat ni tegak lah, elok lah. Datanglah ziarah. Kaya tuan-tuan. Saya tanya dekat dia macam mana boleh kaya. Dia kata kena susah dulu. Anak murid dia saja ada 20,000 orang. Dia latih jadi jutawan semua. 20,000 lebih ustaz. Saya tanya hak lebih tu berapa orang? Wallahualam. Dia latih mereka ni macam mana nak jadi kaya. Memang berjaya, alhamdulillah tuan-tuan. Dia main apa ustaz? Dia tak main bola. Dia ada akademi melatih orang bagaimana kalau nak berjaya dalam berniaga, nak berjaya dalam kerjaya, nak berjaya dalam saham, main saham, dia ajar. Bayangkan tuan-tuan, dia dah latih 20,000 orang lebih jadi jutawan. Subhanallah. Saya kata jangan latih saya tua dah, cukup dah. Saya dah 30 tahun ceramah dah boleh masuk skim pencen dah. 30 tahun dah skim pencen tuan-tuan ni. Patut saya pencen dah, main dengan cucu ni duk ngajar lagi kan. Baik, jadi dia sebut pada saya, nak jadi kaya, nak jadi senang ustaz, kena susah dulu. Hari ni orang nak senang terus, tak mau susah. Kita dulu dapat kampung kita ni, cuba tengok rumah kita dulu macam mana. Main pacak, jumpa kayu tepi jalan, ambil, jumpa papan tepi jalan, buat balik. Jadi rumah. Hidup susah, elektrik tak ada, air tak ada. Tu yang kita jadi kuat semangat. Mai orang sekarang ni tuan-tuan tak mau susah, dia nak senang terus. Anak-anak kita hari ni nak senang terus, dia tak mau jadi susah. Sebab tu semangat kurang. Kita semangat kuat. Elektrik tak ada sehari, tak apa kita. 2 hari tak ada elektrik, tak apa. Dah biasa dulu hidup bergelap. Air tak ada kita 2 hari, tak apa. Cuba tengok orang sekarang, tak ada air, tak ada elektrik, oh dia marah. Tak ada wifi, mengamuk. Dia balik kampung kita daripada KL, cucu. Agak-agak dia cari Tok Wan dulu ke dia cari wifi? Cuba jawab. Tok Wan tak ada, yang ada opah. Dia salah dengan opah. Dia tak tanya Tok Wan ke mana. Opah, wifi berapa? Password wifi berapa? Dia tak tahu opah tu makan ubat apa. Dia tak tahu. Anak kita tahu tak ubat apa kita makan? Kadang anak pun tak tahu. Pak ni kencing manis, dia makan ubat apa? Diamecron ke? Metformin ke? Roundup ke? Mana faham, tak faham sudah. Roundup dia makan. Jalan. Anak tak ambil tahu. Ini kelang kabut kita ni. Baik, nombor 3. Wa anna sabra, kata dia, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setiap kali kita payah akan berakhir dengan kesenangan. Akan mengikut kepayahan itu dengan kesenangan. Sebab tu sekarang kalau kita susah, yakin Allah nak bagi senang lepas ni. Apa dalil dia? Inna ma'al usri yusra. Tu yang baru ni wartawan tanya, Rosyamno tanya saya baru ni dalam TV9. Dia kata, Datuk tak nak berhenti kerja, tak nak berhenti ceramah. Saya tanya, berhenti siapa? Tak, saya ni kenal Datuk bertahun-tahun dah. Asal kenal sakit, asal sakit je kenal. Tak berhenti sakit, Datuk tak nak berhenti ke? Saya kata dekat Datuk Rosyamno, saya bermanusia macam Datuk Rosyam tak? Saya manusia biasa. Siapa kata tak ada perasaan? Perasaan feras, kecewa, sama. Perasaan sedih, pedap. Dulu masa mak saya hidup, saya cakap, Datuk, saya pernah cakap kat mak saya, bila saya sakit tu, masa tu saya duduk di Gurak, Masjid Gurak. Saya kata kat mak, saya berhentilah kerja berceramah ni. Mak saya kata, ikut suka mu lah. Mak tengok pun mu teruk, duk sakit saja. Mak pun susah hati.
Kau suka lah. Berhenti pun tak pada orang tak suka. Berhentilah. Mu nak kerja apa? Dia tanya saya. Cadang nak kerja kat Medan Kit. Jual tiket bas ekspres. Yang tu jadilah mak oi. Kau ingat dah dulu kat Medan Kit. Asal kita naik kereta ya. Puak-puak tu dia ikut lari kita nak jual tiket. Ingat tak? Nama dia ulat tiket. Jual tiket tu. Tarik naik bas Penang, naik bas Kuala Lumpur. Saya kata mak, jual bas ekspres tiket pun jadilah mak. Petang tu saya cakap kat mak saya, mak, kalau saya berhenti pergi kerja tiket bas, jual tiket bas ekspres, agak-agak ada masalah di situ mak. Mak saya kata, kerja mana yang tak ada masalah? Kerja mana semua tak ada masalah? Semua yang ada masalah. Kalau gitu saya ceramah pun ada masalah juga. Tak payah berhenti lah mak. Maka saya kata dekat Rosyamno, kalau susah, Allah kata lepas ni kamu senang. Itu saya pegang. Bila saya susah, bila saya kena fitnah, bila saya kena boykot, bila saya kena hentam, saya mesti seronok. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata, kalau kamu susah, kamu akan senang. Pusing sikit lah. Nampak? Itulah berkat susah. Peminat ambil gambar tengah ceramah, tuan. Tuan-tuan tak susah tu daripada dia tak ambil gambar, tuan-tuan. Bila susah, saya faham. Lepas ni saya nak dapat apa? Saya tunggu ya. Bila saya sakit, saya pujuk hati saya, lepas ni kau nak dapat rezeki lain. Itulah dia yang kita pegang. Inna ma'al usri yusra. Jadi kenapa tuan-tuan nak takut bila susah? Tuan-tuan takut dengan payah. Sebab apa? Sedangkan Allah dah jamin lepas susah tuan-tuan akan senang. Sabarlah. Jangan merungut. Jangan lari daripada kesusahan. Hadapi. Jadi orang yang tabah. Jadi orang kuat. InsyaAllah kesenangan akan sampai. Baik. Hadis yang keseterusnya. Tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis 'ala Allah Ta'ala. Sabda Eddie kata baju Duke semua cantik. Tiap-tiap hari pakai baju baru. Baju ni orang bagi. Dia bagi kain Ella. Dia jual kain, kedai kain. Jadi orang beli tak habis. Ada 3 meter, 3 Ella. Dia sedekah kat saya. Saya buat baju. Ni tuan-tuan ni baju. Orang bagi kat saya. Tempah murah je RM75. Tapi pasal Ustaz Kazim pakai nampak macam 700 Baik. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wa junuhuhum bayada wa isyrafan fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Rawahu al-Hakim an Walid Abdul Aziz. Baik. Di bawah tunjuk malaikat akan segala amal kita kepada Allah Ta'ala pada setiap hari Isnin dan Khamis. Amalan kita ni dibawa tunjuk bila? Setiap hari Isnin, setiap hari Khamis. Start malam ni. Ni malam Khamis lah. Hari Khamis dah kita ni. Maghrib tadi Khamis. Juga pukul 12. Tak, siapa dia bodoh tu, dia kata siapa semayang isyak pukul 1 pagi, dia tak sah lah sebab dah bertukar hari. Bodoh betul kan ni. Ada dia kata, kalau kita semayang isyak pukul 1 pagi, maknanya dah tak semayang isyak dah. Pasal apa pula? Pasal dah masuk hari lain. Masuk isyak 8.14, hari Rabu. Ni hang semayang ni hari Khamis tau. Oh, yang bodoh mak dia ni. Kiraan kita, Maghrib tu tukar hari bukan pukul 12. Pukul 12 tu orang putih. Hak Maghrib tadi dah tukar lah tu. Ni hari apa ni? Hari Khamis. Kita sekarang ni. Bila bertukar? Maghrib tadi. Sebab tu kalau tuan-tuan nak semayang isyak pukul 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3. Taknya habis fardu isyak lagi selagi tak subuh. Pening kepala tuan-tuan. Orang percaya tu, ya tak ya juga. Ya Allah.
Siap terang tu yang mahal tu. Ya tak ya juga, kata dia. Baik. Dia kata pada setiap hari Isnin dan hari Khamis ditunjuk. Dan ditunjuk kepada rasul-rasul dan kepada ibu bapa dalam kubur pada tiap-tiap hari Jumaat. Maka sukacitalah mereka itu dalam kubur dengan segala kebaikan mereka dalam dunia dan bertambah putih dan bercahaya muka mereka. Maka hendaklah kamu takut akan Allah dan jangan kamu menyakiti akan mayat kamu. Nabi sebut Isnin dan Khamis amalan kita ditunjuk. Sebab tu Nabi suka hari Isnin. Nabi puasa Isnin Khamis. Pasal apa? Kita nak ditunjuk amalan setiap hari tu. Dua, kata Nabi SAW, untuk yang dalam kubur pula, mak bapak kita pula, amalan mereka ditunjuk pada apa? Hari Jumaat. Maka seronoklah mayat-mayat dalam kubur tadi, bercahayalah kuburnya, bercahayalah wajah mereka. Dengan sebab amalan mereka datang ditunjuk pada hari Jumaat. Dan kata Nabi, jangan kamu menyakiti akan mayat kamu. Kita akan mati dah lepas ni? Akan mati. Jangan sakiti mayat kita dengan amalan kita sekarang. Kalaulah setiap Jumaat ditunjukkan amalan baik si mayat waktu hidup, agak-agak hari apa dia tunjuk amalan jahat pula. Kalaulah amalan baik ditunjuk, amalan jahat tunjuk tak? Mesti tunjuk. Kalau amalan baik ditunjuk pada hari Jumaat, muka mereka seronok, lapang kubur mereka, bercahaya kubur mereka. Kalau amalan buruk ditunjuk, agak-agak apa jadi? Terbalikkan. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, jangan menyakiti mayat. Maksudnya apa? Jangan menyakiti mayat kita. Kita sendiri menyakiti mayat kita sendiri. Dengan kita buat jahat dalam dunia, bila kita mati, amalan jahat kita tu ditunjuk pada mayat. Apa mayat rasa? Yang rasa tu kita. Jadi kita boleh pilih sama ada nak jadi jahat ataupun nak jadi baik. Pulang pada tuan-tuan. Pokok pangkalnya tanggung sendiri. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Saya ada satu lagi program malam ni di Sembang Viral bersama dengan Datuk Rosyamno Syuk Shahar di Instagram TV9. Jadi pukul 9 malam live. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.